Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Azmi bin Awang selaku pengurusi majlis. Seterusnya kita pergi kepada sesi yang kita nantikan. Untuk pengetahuan ibu bapa sekalian, tahniah saya ucapkan kepada semua yang hadir dan juga yang tidak hadir akan tonton melalui secara live streaming YouTube. Hari ini kita live streaming secara YouTube. Bermakna kalau parent yang berada di mana-mana itu dia boleh tonton melalui YouTube lah. Yang kita dah hantar dalam link iaitu dalam channel sekolah dan juga setiap WhatsApp guru kelas. Okey. Jadi untuk taklimat hari ini, pembukaan semula sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu 15 Julai 2020 bagi murid sekolah rendah. Tidak termasuk kepada murid prasekolah. Okey, pendaftaran kita buat kepada ibu bapa hari ini iaitu 14 bulan 7 2020 9 pagi dan di Dewan Tun Dr. Mahathir. Okey, untuk pengetahuan ibu bapa, yang kita tahu sebelum ni kita ada dengar model-model persekolahan yang bakal akan digunakan oleh setiap sekolah. Untuk pengetahuan ibu bapa, kita ada 3 model iaitu model 1 iaitu model 1 sesi, model 2 sesi iaitu sesi pagi dan juga sesi petang, dan model ketiga iaitu model penggiliran. Ini bagi sekolah yang telah beroperasi pagi dan petang dan juga tidak cukup kelas ataupun ruang untuk menempatkan murid, dia buka kelas lain, dia akan dijalankan secara bergilir. Mana mungkin murid tingkatan 1 ataupun tahun 1, 2, 3 tu bersekolah 2 hari, 4, 5, 6 tu bersekolah 3 hari. Jadi untuk pengetahuan ibu bapa, bagi sekolah di daerah Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus telah ditetapkan sesi model 1 sesi, iaitu sesi pagi sahaja. Dan kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di SK Belada Kolam ni kita mempunyai bilik yang begitu banyak untuk menempatkan murid-murid kita. Kalau kita relate balik sebelum ni, kita bekerja secara skala yang besar lah. Bermakna untuk menempatkan anak murid kita bermula tahun 1 sehingga tahun 6. Sebelum ni kita ada 12 buah kelas.
Apabila dengan penjarakan 1 meter antara meja, jadi kita terpaksa buka kelas baharu sebanyak 22 buah kelas. Kalau kita fikir di situ, satu kelas akan bertambah 2 orang cikgu. Bayangkan, 44 orang cikgu untuk patutnya hadir ke sini dan kita guna kapasiti kita ni 30 masa itulah, ya, untuk meneruskan kelas kita. Tapi saya memandangkan apabila penambahbaikan berlaku, kalau kita bayangkan cikgu ni tak ada rehat lah kalau kata nak cover untuk 44 orang guru yang sepatutnya kita masuk tu, kemasukan guru tu, ya. Jadi kita tak ada kementerian tak ada bajet. Lepas tu apabila dia turun, dia buat penjarakan, kata body to body ataupun yang terbaru dia tetapkan person to person. Kalau ibu bapa datang sebelum ni masa prasekolah, kita jarakkan 1 meter. Sekarang ni mungkin dekat sikit, body to body, person to person. Jadi apabila berlakunya ni, kita boleh guna semula kelas yang ada tu. Sepatutnya murid ditempatkan setiap kelas tu dengan penjarakan 1 meter, 16 hingga 20 orang murid saja satu kelas. Yang lain tu akan bawa ke kelas lain. Contoh darjah 6 sebelum ni kita akan jadi buka kepada 3 kelas. Kalau darjah 4 kita ada ramai, kemungkinan besar 4 kelas pakai. Okey, habis yang tu, ya. Jadi faham berkaitan dengan model ni. Jadi sekolah kita telah ditetapkan dengan model 1, iaitu sesi pagi saja dan memudahkan semua pihak lah, sama ada cikgu atau juga ibu bapa. Bayangkan kalau kata kita kena sesi pagi dan petang, nak ambil anak hak pagi, nak hantar anak petang, nak ambil hak petang pula, banyak perkara-perkara yang kita perlu ambil tahu. Okey, seperti yang dimaklumkan ni lah. Okey, iaitu model 1 sesi pagi saja. Okey, pengumuman pembukaan semula sekolah oleh Kementerian Kanan, Menteri Kanan Pendidikan bagi sekolah rendah, iaitu Rabu 1 Julai 2020, khas untuk prasekolah. Murid-murid prasekolah telah bersekolah selama 2 minggu dah. Tarikh pembukaan penuh sekolah hari Rabu ni, iaitu besok 15 Julai 2020 bagi tahun 5 dan 6. Untuk tahun 1 hingga 4, iaitu pada hari Rabu minggu hadapan, iaitu 22 Julai 2020. Jadi ni adalah semua mungkin dah tahu. Okey, tata cara sebelum ke sekolah. Yang pertama, kita memastikan anak di bawah jagaan sihat. Okey, menjaga kebersihan diri, tidak menunjukkan gejala awal COVID-19 sebelum hadir ke sekolah. Okey, membantu anak-anak jagaan belajar mengikut dan juga mematuhi norma baharu. Norma baharu dah kita. Datang ke sekolah kena ambil suhu. Kita kena memang macam tu dah. Kemungkinan besar sasaran dia ataupun Kementerian Kesihatan telah tetapkan kemungkinan benda ni berterusan selama 2 tahun. Mungkin habis 2021 hujung tahun tu baru hilang sukat suhu ni. Di mana-mana pun kita pergi ada sukat suhu. Lepas tu memberi motivasi kepada anak-anak jagaan untuk terus belajar. Kita kena bagi galakan. Lepas tu galakan juga membawa bekalan dan juga sarapan terlebih dahulu pagi tu. Kita galakkan mari sekolah tu sarapan dahulu. Sebab untuk pagi tu, kalau bagi murid yang dapat renti, dia telah bawa kepada waktu rehat. 1.5, digalakkan memakai pelitup muka. Dia membawa hand sanitizer, tisu basah dan sudu ataupun garafu, untuk memudahkan supaya kalau kita pakai sudu dan garafu ni, anak-anak murid kita ni tak perlu basuh tangan. Kalau hand sanitizer kalau nak bekal lah, kalau tak boleh bekal kita sediakan. Sediakan, dan kalau ada yang mana-mana ibu bapa yang ingin menyumbang, bolehlah sumbang kepada sekolah. Sebab setakat yang kita ada hari ini mampu bertahan selama 3 ataupun 4 minggu saja bahan tu, sebab kita dah habis hampir 1,000 dah untuk persediaan peralatan kita, sama ada hand sanitizer, pensanitasi,
Lepas tu nak buat piping untuk tempat basuh tangan anak-anak murid kita ni, kita dah menelan kos yang banyak dah, ya, hampir 1,000. Dan saya ucapkan terima kasihlah kepada PIBG telah menyumbangkan sebanyak 500 dan juga Adum mana kita lah, Ustaz Hilmi telah menyumbangkan sebanyak 500. Alhamdulillah kita dapat menampung lah dengan jumlah 1,000 tu yang ada. Dan yang lain kita terpaksa juga mencarilah sumber lain untuk penambahan. Okey, amalan sebelum datang ke sekolah, periksa suhu badan terlebih dahulu di rumah, amalan kebersihan dan juga pakai yang bersih. Digalakkan membawa bekal sendiri ke sekolah. Tidak perlu datang ke sekolah jika suhu melebihi 37.5 darjah. Tidak perlu datang ke sekolah jika ada batuk, demam, sesama ataupun bergejala. Ya, jadi ini kita mohon kepada ibu bapa alert lah, ya, ambil tahu dan juga ambil cakna tentang kesihatan anak kita. Jangan kita fikirkan untuk kita senang untuk bertugas tempat lain, anak kita ni kita abal, biarlah demam pun kita tahu sekolah. Jadi yang akan menimbulkan perkara-perkara yang tidak diingini lah, ya. Kemungkinan kita akan hubungi, kalau bergejala kita akan hubungi dulu klinik kesihatan terdekat, iaitu klinik kesihatan mana, dia akan datanglah. Sebab kita takut apabila terjadi, contohnya kena anak saya ke, orang tengok, oh apa pula anak cikgu ni siap masuk ambulans, jadi viral pula. Sedangkan itu adalah SOP. Dia perkara yang biasa dah. Sebab kita takut sekarang ni, semalam kita telah dengar berita kan, ada penularan yang daripada luar telah merebak di Melaka. Jadi kita takut apabila SBP buka nanti, murid daripada negeri lain tu masuk ke Terengganu, yang tu kita takut, ya. Sebab tu kalau kita tengok SBP dia buka selepas Hari Raya Haji. Kalau kita tengok, kalau dia buka sekarang, masuk 2 minggu, budak murid-murid kena karantin, lepas tu balik Raya Haji, masuk pula sekali lagi kena karantin lagi, ya. Okey, ini tata cara perjalanan ke sekolah. Okey, ibu bapa digalakkan menghantar anak ke sekolah sendiri. Jadi kita mungkin ada beberapa je yang datang dengan basikal. Kalau kenderaan awam tu tak ada. Sekiranya menaiki kenderaan awam, bas sekolah dan juga lain-lain, pastikan anak di bawah jagaan tu memakai pelitup muka sepanjang berada dalam kenderaan. Jadi kita kena bekalkanlah kalau anak-anak murid kita ni datang, anak-anak kita datang menggunakan kenderaan awam seperti van ataupun juga bas. Okay, semasa di sekolah, ketika di sekolah ni, makanan rehat di dalam kelas. Jadi murid akan makan di dalam kelas, lepas tu ikut tanda kuning ataupun bagi untuk keluar. Laluan untuk warna kuning tu adalah laluan keluar daripada sekolah. Kalau dekat tar tu, kalau kita tengok warna putih, disebabkan warna kuning dan juga warna merah tu tidak timbul. Di atas tar kita guna warna putih. Ya? Lepas tu, kalau untuk masuk, kita gunakan arrow yang warna merah untuk persekitaran sekolah. Okey, 3 orang saja yang dibenarkan berada di dalam satu masa di tandas. Jadi kita akan buat sistem kad. Ya? Lepas tu sentiasa perlu mencuci tangan dengan sabun dan mengikut 7 langkah cara cuci tangan. Okay, lepas tu kita buat laluan sehala dan terarah. Contohnya kalau murid naik, dia akan naik sini, dia akan keluar turun tangga sana. Ya, naik lagi kalau atas sana, turun juga tangga sana. Walaupun dia nak pergi tandas bawah, dia kena naik, kena keluar turun bawah, naik balik ke atas. Jadi jauh lah. Kalau blok yang sana, naik kot tangga, kita ada plan nanti kita tengok. Naik satu tangga sini, kalau dia nak pergi tandas bawah, dia turun, pergi tandas, baru naik balik tingkat 4. Jadi kena exercise lah lepas ni. Dia tidak boleh
berselisih. Okey, ini untuk di dalam kawasan sekolah. Sentiasa menjaga penjarakan sosial 1 meter, ikut tanda merah untuk masuk ke kelas, jaga jarak ketika menaiki tangga, jarak 1 meter di dalam kelas, jangan ubah kedudukan meja. Jadi kita tanda dah semua tu. Okey, ini larangan perlu dielakkan, dilarang bersentuhan di antara murid. Lepas tu dilarang berkumpul ataupun melepak. Di sini kita nak tegakkan supaya apabila waktu persekolahan tamat, ibu bapa segera ambil lah. Kalau tak, murid kita ni ataupun anak-anak kita ni akan terjadilah. Kalau kata nak duduk macam kita ni hanya boleh sekitar setengah jam, tu pun rasanya baik dah murid kita kalau kata anak-anak kita ni boleh duduk macam kita ni. Okey, dilarang berhimpun dan juga tiada perhimpunan rasmi untuk di sekolah. Kalau kita tahu kapasiti sekarang ni, kalau jamuan 250, dewan boleh muatkan ikut kapasiti dewan tu. Contoh kita hari ni kita boleh masukkan sebanyak 100 orang dengan penjarakan 1 meter. Dia bergantung kepada ruang. Selagi ruang tu boleh menjarakkan 1 meter, selagi itulah ramai keramaian boleh ditempatkan. Tiada aktiviti co-curriculum. Okay, tata cara pulang ke rumah. Ibu bapa penjaga digalakkan mengambil anak dan juga anak jagaan tepat pada masanya. Jadi kalau kata jadual sekarang ni mungkin akan berubah, awal 1 jam, hari Ahad mungkin akan balik pada pukul 12.30 dan juga kena ambil awal lah. Lepas tu hari Isnin hingga Khamis balik pukul 12 bagi tahap 1. Nanti kita pergi ke tempat tu. Dan bawa pulang terus ke rumah. Tak boleh nak bawa pergi Maiding dulu ke, nak pergi pasar dulu ke, anak kita ni balik rumah dulu. Ya. Okey, nama baru pembukaan sekolah pada 9 Julai 2020 hari Khamis, Barisan Pentadbir dan juga jawatan kuasa pembukaan semula sekolah dan juga semua guru dan kaki tangan telah membuat ketetapan mengenai nama baharu pembukaan sekolah mengikut SOP yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Seperti berikutlah ya. Kita tengok. Pertama iaitu waktu persekolahan. Tahap 1 hari Ahad 7.45 kita bermula kelas. Kita akan balik pada pukul 12.30. Hari Isnin hingga Khamis 7.45 pagi sehingga 12 tengah hari. Itu untuk tahap 1 bagi murid tahun 1, 2 dan 3. Ya. InsyaAllah slide ni kita akan blastkan dalam channel kita. Dan juga kalau keperluan kita masuk dalam FB. Ibu bapa boleh ambil di situ. Kalau kata keperluan lagi, kita masukkan dalam grup WhatsApp kelas. Ya. Tahap 2 hari Ahad 7.45 pagi hingga 1 tengah hari. Isnin hingga Khamis 7.45 pagi sehingga 12 tengah hari. 12.30 tengah hari. Okey. Nota di sini kata dikendaki mengurus pengambilan anak tepat pada waktunya. Jadi kita nak mengelakkan daripada orang kata saing. Jadi dia main. Jadi kita nak menempatkan untuk tempat tu mungkin tak cukup lah. Setakat untuk 20 hingga 30 orang kita boleh sediakan di sini. Dengan penjarakan ni murid kita duduk atas kerusi, anak-anak kita duduk atas kursi. Saya rasa sekejap je boleh duduk ni. Lepas tu main. Jadi kita kena sama-samalah cakna ya. Sama-sama win-win situation. Kalau lambat sikit tu kita terimalah. Jadi tak naklah kata mungkin dalam hati kita kata dah pra habis 11.45, tahap 1 habis pukul 12, tahap 2 habis pukul 12.30, ambil sekali arung. Jadi gitu. Kalau kata boleh ambil dulu ya. InsyaAllah kita sebab kita nak jaga. Okay, untuk kedua kehadiran murid pada 15 Julai dan juga 22 Julai. Lalu masuk pintu pagar A iaitu pintu pagar depan ni lah untuk murid. Okey. Manakala bagi pintu pagar B ni untuk murid yang berbasikal daripada dia masuk pintu pagar belakang, dia agak terus ke tempat parking basikal, lepas tu buat saringan untuk ni sebab memandangkan kita ni berada di tepi jalan yang utama. Sepatutnya di luar pagar sekolah kena buat saringan suhu ni. Sebab
kemungkinan apabila masuk dalam pagar dia akan jakit semut. Ya. Sekiranya hari hujan lebat, ibu bapa dibenarkan menggunakan laluan pintu B, iaitu pintu belakang, masuk. Lepas tu turunkan murid di ni lah, di depan ni, dekat marble chair ni lah. Sebab hari hujan lebat, turun saja. Ibu bapa tidak dibenarkan turun. Kalau turun kita kena ambil suhu, kita kena catat suhu, kena ikut SOP. Okey. Lepas tu keluar pintu pagar depan ni. Sama laluan cikgu lah. Jadi kita panggil walk in je. Tak? Jadi pandu lalu je, hantar, lepas tu terus keluar. Ya, daripada pintu pagar B. Okey, hanya kenderaan guru dan juga staf sokongan serta kaki tangan sekolah saja yang dibenarkan berada di dalam kawasan sekolah. Ni pada hari lain lah. Contohnya hari ni tak hujan ni, jadi kaki tangan saja yang boleh berada di dalam kawasan sekolah bagi kenderaan. Okey, yang ketiga, saringan suhu. Okey, saringan suhu akan dilakukan di dalam pintu pagar sekolah. Murid yang di awal akan disaring oleh pengawal keselamatan sementara kehadiran guru bertugas. Contohnya anak kita tu datang awal pukul 7 sampai dah, cikgu dah sampai lagi. Jadi pengawal keselamatan akan ambil tugas dulu, dia akan ambil suhu dan kita tempatkan di ruang sementara kat sini untuk menempatkan anak-anak murid kita yang awal ni. Okey, kita akan susun nanti kursi untuk dengan penjarakan lah, dia akan tunggu sini. Ya. Okay, rekod suhu akan dibuat oleh guru di dalam kelas. Bagi murid prasekolah kekal seperti sebelum ni lah. Prasekolah dia akan pakai QR code. Jadi kita scan, kita baru masuk. Ya. Yang murid lain ni, kita akan catat dekat stiker, akan tampar dekat baju dia, baru naik ke atas cikgu catat. Tapi kalau sekiranya kita telah siap sepenuhnya kad ni, kita akan gunakanlah QR code ni untuk setiap anak-anak kita. Yang ni kita nak tanya juga ni, sekiranya hilang, kita nak kos ganti baru ni, saya ingat dalam RM1, boleh tak ni? Boleh. Kalau prasekolah tu RM2 sebab dia pakai yang comel lah orang kata untuk menarik minat murid. Yang ni kita nak beli klik ni dan juga nak laminate kad ni. Kalau kata kekal ni kita nak guna sampai darjah 6 lah. Kalau yang darjah 1. Kalau kata keberkesanan ini, kita nak gunakan ni sebagai macam kad matrik. Seperti kita berada di UKM tu. Dia guna belaka nak pakai, nak pergi mana. Masuk library, pinjam buku, pakai kad. Pakai kad matrik. Yang ni lepas ni kalau kata tak ada saringan suhu, kita hanya scan dekat pintu pagar tu, murid akan lalu je. Tik, masuk. Tik, masuk. Sekolah. Jadi nak tarik anak-anak kita ni supaya bagi sekolah ni, biar dia main dulu pintu pagar. Main kat tu dulu. Okay? Jadi bagi murid yang mempunyai catatan suhu melebihi 37.5, kita akan tempatkan di ruang isolasi. Ya? Jadi kita tempatkan di situ, baru kita ambil sekali lagi. Mungkin anak kita tu kayuh fizikal, peluh dah. Macam kita lah, kalau pergi pasar raya bawa motor. Biasa jaga tu dia suruh duduk relax, lu dekat aircon, lu baru tembok. Kalau tak, memang naik lah suhu kan. Okay? Catatan suhu demam bergejala, murid akan diarahkan bawa pulang. Jadi sementara menunggu tu kita akan letakkan dekat ruang isolasi. Berada dekat marble chair tu, kita tempatkan di situ. Sekiranya sementara menunggu kehadiran ibu bapa, jadi kena ambil. Ya? Kalau kata berlaku demam semasa dalam kelas, kita tempatkan bilik isolasi dekat bangunan sana. Ada 4 bilik, jadi kita tempatkan satu bilik, satu katil sementara menunggu ibu bapa ambil. Okey, waktu rehat. Waktu rehat kita buat 2 sesi seperti biasalah. Tahun 1 hingga tahun 3 ni 9.30 sehingga 10 pagi dan juga 4, 5 dan 6 pukul 10 hingga 10.30. Okey, untuk waktu rehat ni ya. Jadi makanan dibungkus. Okey, wakil murid akan pergi ambil dekat kantin tu. Okay. Pengusaha kantin telah bersetuju untuk membuat jualan secara combo. Mana sebelum ni dah ada dalam grup WhatsApp kelas menu 1, menu 2 tu kan. Ibu bapa dah pilih-pilih. Jadi set combo ni kita dah tetapkan. Okay. Telah berbincang dengan pengusaha kantin dan juga jawatankuasa kantin serta RMT baru-baru ini. Okay. Ibu bapa dan juga murid boleh membuat tempahan melalui guru kelas
dalam grup WhatsApp kelas sehari sebelum. Ya. Maknanya contoh hari ini untuk esok ataupun dengan hari Khamis. Ya. Kita tetapkan tempahan makanan bermula pada pukul 12 tengah hari sehingga pukul 5 petang. Sebab kita nak kunci. Nak kunci balik, nak tunggu berapa orang nak menu 1, berapa orang menu 2, lepas tu nak gabung balik untuk semua sekelas baru nak bagi kepada pengusaha catering. Dia banyak proses tu. Ya. Jadi kita tetapkan 12 hingga pukul 5. Kalau kata 12, 5 seminit baru perasan tak ingat nak tepah. Kena buat bekal. Begitu lalu. Automatik kena buat bekal. Apabila cikgu dia letak kaki tu tempahan telah ditutup. Habis lah, begitu lah. Ya. Jadi kita nak menang-menang lah. Kita dah bagi ruang kepada ibu bapa, cikgu pun sama juga. Mungkin ada kerja lain juga cikgu kelas ni. Sepatutnya ibu bapa kena order dengan catering terus. Sepatutnya kita tolong. Sekiranya perkara ni tidak sesuai, kalau tidak sesuai kita ikut SOP asal, iaitu membeli di kantin. Murid akan turun beli sendiri. Kalau kita tak payah pakai tepah-tepah lah. Kita nak tengok 2 hari yang ni, Rabu, Khamis ni, kalau kata semua berlaku pergerakan tu, tak ada masalah berkaitan dengan makan ni. Jadi kita teruskan. Ya. Okey, makanan akan diambil oleh wakil murid di kantin. Murid akan makan di dalam kelas dengan pemantauan guru yang berada di dalam kelas. Murid digalakkan membawa sudu ataupun garpu serta bekalan makanan dari rumah. Jadi kita nak suruh bawa sudu dan garpu. Kalau kata di kantin tu dia bekalkanlah sekali dengan sudu. Saya dah bagi tahu kalau contoh nasi ayam kena cicam acur tu biar berketul tu biar boleh muat sudu, tamburi pegang dengan tangan. Kalau boleh kita nak buat gitulah. Jadi setiap makanan tu biar dia tamburi pegang dengan tangan lah. Tapi kalau orang kita orang kampung ni suka makan dengan garpu hok 5 ni jugalah. Tak? Okey. Murid akan selalu diingatkan menjaga kebersihan dan juga tidak berkongsi makanan dan minuman. Jadi tak boleh kongsi. Bukan kata tak bersaing kata. Kalau kita dulu pergi wakaf bawa nasi seseorang, ni lauk kabar dah lauk ayam, ni lauk ikan, ni lauk sutong. Siapa tu ambil sikit-sikit dah makan wakaf. Tu dulu. Lah ni kita nama baharu ni jadi kita kena ubahlah. Okey, ketetapan menu. Satu set combo tu RM3. Jadi seperti yang kita tahu dah tu, menu 1 nasi ayam tambah dengan air mineral. Ya. Menu 2 mi goreng tambah keropok tambah air mineral. Ya. Menu 3 nasi minyak tambah air mineral. Menu 4 bihun goreng tambah keropok tambah air mineral. Jadi ini adalah menu-menu yang untuk 2 hari ni. Kemungkinan untuk seminggu, minggu berikutnya itu kita tetapkan menu lain lah. Ya. Okay, kalau kita tengok ni lah gambar-gambar dia. Kalau nasi ayam tu sekali dengan apa kuah apa semua tu. Nampak tak? Jelas. Ya. Lepas tu yang kedua sebelah dia tu mihun goreng dengan keropok. Okay, air mineral. Lepas tu mi goreng, ada telur sikit. Lepas tu air mineral. Nasi minyak, ayam, lepas tu kuah dengan air mineral. Kalau ibu bapa tengok ada air mineral besar, air mineral kecil, kita nak balancekan dengan bungkusan tu. Dengan sudu lagi, costing dengan bekas polystyrene lagi. Ya, kita kena fikir-fikir jugalah yang tu. Jadi set ni kata mungkin ada soalan lagi. Cikgu ada tak, boleh tak makanan saja? Jadi kita dah setkan untuk combo dengan air. Okay. Tapi kalau kata nak makan saja, air nak bawa sendiri, kita boleh tetapkanlah lepas ni. Jadi kita nak tengok dulu macam mana. Sekiranya keperluan kita tambah baik saja. Okey, yang keenam iaitu tandas. Murid akan menggunakan sistem kad untuk mengelakkan kesesakan. Jadi setiap kali pergi tandas tu, kalau tengok gambar tu, ada 3 tempat gantung kad. Maknanya dari kelas tu dia bawa, dia akan gantung situ. Cukup 3, macam ke gambar cikgu Maznah ada tak? Jadi anak murid. Cikgu kita. Menunggu di luar. Bermakna ada 3 orang dah dalam tandas tu.
Kita tak nak bagi kesesakan berlaku. Tapi kita ni alhamdulillah sebab sekolah kita ni banyak tandas, ya. Tapi takut anak-anak kita ni suka tandas tu, dia tak akan pergi dah tandas lain. Dia suka, ada juga jenis suka tandas tu je, ya. Jadi kena tunggulah kat luar. Kalau kata kosong satu baru dia sangkut, dia masuk ke tandas, ya. Okey, yang ketujuh iaitu tanda penjarakan. Kalau kita tengok di dalam kelas kita dah buat penjarakan meja. Kita tanda. Sebelum ni tu kalau kita tengok tak kena dengan tanda tu sebelum ni 1 meter. Apabila tukar kepada 1 meter persen to persen, jadi kena ubah balik. Tu yang saya kata tadi, cikgu ni dah bekerja kuat dah kata, lama dah belum ni, ya. Lepas tu laluan terarah kalau kita tengok di situ. Jadi ada dah arrow tu, warna merah untuk masuk dan warna kuning untuk keluar. Okey, susunan atau perabot di kelas disusun dengan penjarakan yang telah ditetapkan. Okey, untuk yang ke-8 iaitu aktiviti sekolah. Sebarang aktiviti sekolah seperti kelas tambahan, kelas kafar, co-curriculum iaitu kelab persatuan, unit beruniform serta sukan dan permainan ditangguhkan sehingga mendapat arahan pelaksanaan. Jadi kalau kata ada, kalau kita dengar dah kelas kafar akan start bermula pada 2 hari bulan. InsyaAllah kita akan ubah suai balik semula. Yang tu yang kita kena fikirkan apabila berlakunya kelas kafar, cikgu kita kafar ada 8 orang saja. Cikgu lain balik dah untuk saring suhu anak kita kalau kata yang balik tu, ya. Kalau kata sambung terus, kesesakan berlaku di surau pula kita kena fikirkan semua tu. Jadi banyak benda kena fikir, ya. Jadi kita kena timbang-timbanglah, ya. Ibu bapa, kalau kata ketetapan yang telah ditetapkan, kita kena perlu akur dan juga ikutlah SOP, ya. Okey, persediaan sesi perkesalahan iaitu label penjarakan. Kita ada dah tanda pangkah tu, setiap meja. Lepas tu masa nak basuh tangan kita dah buat penjarakan, ya. Lepas tu semasa saringan, kalau gambar ni saringan suhu, kita dah buat penjarakan. Jadi ada 3 lorong, setiap lorong tu dalam 14 orang murid akan beratur lah mengikut untuk suhu. Lepas tu penjarakan ni dalam kelas lah. Yang ni saya ambil mungkin di prasekolah dia lain sikit lah. Dan ni kat marble chair kita tu ada penjarakan dah, kita buat tanda pangkah lah. Okay, di kantin sama juga. Sekiranya kita ada sesi penjualan, murid akan tunggu satu-satu. Ni lah. Kalau ikut yang ketetapan oleh kementerian, dia suruh murid kita membeli. Ya, turun beli sebab beku juga anak kita duduk atas tu. Sehari pukul 7.45 sampai pukul 12 dok gerok-gerok. Gitu. Kemungkinan kita akan pergi keluar untuk basuh tangan lah, ya. Okey, ini lakaran pergerakan murid. Jadi daripada jalan utama akan pergi ke garah basikal. Ini bagi murid yang berbasikal. Akan masuk sini di tanda apa? Tambah tu adalah tempat saringan. Kalau daripada ibu bapa hantar daripada pintu pagar depan ni untuk murid berjalan kaki, dia akan masuk dulu. Okey, pergi ke sini baru berbaris. Okey, masuk untuk pra masuk sini. Untuk murid lain yang mendajar 6 nanti yang sampai sini ni naik. Okey, ni untuk blok ni, 3 blok ni dia akan naik saja. Kalau dia nak turun, dia akan bergerak pusing turun ikut blok ni. Itu yang saya kata tadi, kalau pergi ke tandas ni, daripada tingkat 4 dia akan turun bawah, baru naik balik. Dia akan jauh. Kalau cikgu tu, kalau cikgu, bilik guru di sini. Tandas cikgu puas sini. Dia kena turun kat ni. Turun bawah tu naik, baru boleh sampai tandas. Itu ikut SOP, ya. Ya. Ke SOP. Tapi kita nak didik. Kalau anak kita ni boleh ikut arrow yang kita buat tu, memang disiplin A lah kita kata. Memang baik lah, bagus lah. Ya? Di sinilah kita nak mulakan mendisiplinkan anak-anak kita. Tu yang mungkin kita boleh fikirkan apa kelebihan apabila penularan COVID-19 ni, ya. Kita boleh patuhi SOP penjarakan. Okey, ya. Jadi kita tengoklah sikit video.
Para murid sekalian, anda semua pasti sudah mengetahui tentang COVID-19. Virus ini berjangkit daripada individu kepada individu melalui titisan pernafasan dan juga sentuhan. Antara gejala penyakit ini adalah demam, batuk, selsema dan sukar bernafas. Bagaimanapun, tanpa gejala-gejala ini, anda mungkin boleh menjadi pembawa kepada virus ini tanpa anda sedari. Demi memutuskan rantaian jangkitan virus ini, langkah-langkah pencegahan seperti berikut mesti dipatuhi. 1. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pensanitasi tangan. 2. Pakai pelitup muka kepada yang bergejala dan berimuniti badan rendah. 3. Amalkan penjarakan sosial 1 meter antara individu. Dan 4. Kekal berada di rumah sekiranya tiada keperluan untuk keluar. Langkah-langkah yang disebutkan tadi bermakna anda semua tidak dibenarkan untuk bersembang rapat, berkumpul dan bersentuhan. Kepatuhan anda kepada langkah-langkah pencegahan ini memberi makna yang besar kepada negara. Tahukah anda apa yang perlu dilakukan sebelum ke sekolah? Sebaik sahaja bangun pagi, periksa suhu badan terlebih dahulu. Seluruh ahli keluarga digalakkan berbuat demikian. Jika suhu anda tinggi, kekal berada di rumah dan tidak perlu ke sekolah. Amalkan kebersihan diri. Pastikan baju sekolah yang bersih setiap hari. Para murid juga digalakkan untuk membawa bekal makanan sendiri. Murid-murid sekalian, penjarakan sosial 1 meter perlu sentiasa diamalkan di sepanjang perjalanan ke sekolah. Bagi yang berjalan kaki, pastikan jarak anda ketika berjalan. Bagi murid-murid yang menaiki kenderaan awam seperti bas atau van sekolah, hendaklah sentiasa mematuhi garis panduan yang telah dikeluarkan oleh sektor pengangkutan awam darat. Setibanya di sekolah, anda hendaklah beratur untuk diambil suhu badan. Jika suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius, anda akan dibawa ke bilik isolasi dan tidak akan dibenarkan untuk masuk ke kelas. Ibu bapa atau penjaga akan diberitahu supaya mengambil anda pulang untuk dikuarantin. Murid-murid sekalian, penjarakan sosial 1 meter perlu sentiasa diamalkan sepanjang waktu ketika di sekolah, tidak kira di dalam maupun di luar kelas. Di tandas, elakkan daripada bersesap. Pastikan tangan dibasuh menggunakan sabun. Murid-murid hendaklah mencuci tangan dengan air dan sabun mengikut langkah-langkah membasuh tangan yang betul. Semasa waktu rehat pula, anda digalakkan untuk makan bekal makanan yang dibawa di dalam kelas. Jika anda tidak membawa bekal makanan, anda boleh beli makanan berbungkus di kantin dan bawanya ke kelas untuk dimakan. Pastikan penjarakan sosial diamalkan di kantin. Perlu diingat bahawa anda tidak dibenarkan berkumpul atau melepak semasa waktu rehat. Ketika berada di sekolah, anda dilarang berkumpul dengan kawan-kawan dalam kedudukan rapat atau bersentuhan. Tiada perhimpunan akan dijalankan buat sementara waktu. Segala aktiviti sukan juga ditangguhkan. Semasa menuju ke kelas, anda hendaklah berjalan dalam jarak 1 meter di antara satu sama lain. Perjalanan adalah dalam satu arah sahaja. Barisan arah yang berlawanan perlu mengikut jalan yang lain. Di tangga, para murid hendaklah bergerak dalam satu barisan. Pergerakan menaiki dan menuruni tangga mengikut laluan terarah. Di dalam kelas, murid akan dipecahkan kepada bilangan yang lebih kecil. Penjarakan sosial 1 meter hendaklah sentiasa diamalkan sepanjang berada di sekolah. Ketika pulang dari sekolah, murid-murid hendaklah berada dalam keadaan teratur untuk keluar dari kelas dan kawasan sekolah. Bagi yang menunggu untuk diambil oleh ibu bapa, pastikan penjarakan sosial semasa berada di ruang menunggu. Bagi yang pulang dengan berjalan kaki, sentiasa jarakkan diri anda 1 meter dengan orang lain. Bagi yang pulang dengan bas, lakukan penjarakan sosial semasa menunggu di hentian bas. Ketika beratur untuk menaiki bas dan sepanjang berada di dalam bas. Demi menjaga kesihatan anda daripada dijangkiti COVID-19, langkah-langkah yang telah ditetapkan ini hendaklah sentiasa dipatuhi. Kepatuhan dan kerjasama anda memberi makna yang amat besar untuk negara. Ikuti siri video berikutnya untuk mengetahui prosedur-prosedur berkaitan persekolahan.
adalah situasi di mana hari pertama prasekolah bermula pada 1 Julai hari itu ya. Ini anak-anak murid kita lah berada di kelas. Saringan suhu di luar pagar, kita tunjuk dulu kepada parent, lepas tu baru murid masuk. Untuk arus perdana ni kita tidak ada jalankan ambilan suhu di luar. Untuk mengelakkan berlakunya kesesakan, kita terus kepada ni, dah tunjuk dah kepada parent ya. Jadi kita hubungi sekiranya bergejala, ataupun untuk memudahkan, tunggulah sekejap dekat luar tengok okey pasti dia dah jalan tu, tak ada masalah. Okey, jadi untuk elakkan kita 3S jadi kita tidak dapat elakkan jarak 1 meter. Kita kena tetapkan tempat yang sesak, tempat sempit dan tertutup. Kita jangan sembang dekat-dekat. Ini adalah perkara yang kita perlu elakkan. Yang perlu amalkan ke anak-anak kita kena perlu pesan cuci tangan, lepas tu pakai pelitup muka, dan juga amaranlah kita bagi jangan bersalam, lepas tu sekiranya bersin kena pakai sapu tangan, okay, lakukan pembasmi kuman setiap kelas ni. Lepas pada murid keluar, kita akan basmi kuman kita akan sembuhkan pensanitasi untuk setiap alatan yang berada di dalam kelas. Sebab tu dia tidak benarkan peralatan yang melibatkan fabrik, sebab kita payah untuk sentar, untuk basuh. Jadi dia kena basuh hari-hari. Kalau lansir tu dia kena basuh hari-hari baru tak. Kalau kita cakap basuh boleh gitu ibarat dia. Kalau permukaan yang plastik kita boleh sembuh sanitasi, kita lap saja. Sekiranya tempat lansir yang kita ada ni kita kekalkan tu, kita gunakan yang murid tidak dapat capai. Maksud dia dia tak boleh nak ambil, kita kekalkan. Jadi nama baharu di sekolah SK Balada Kolam, saranan kepada ibu bapa, kita boleh bacalah ni. Kita dah letakkan memastikan anak tidak bergejala ke sekolah. Kita dah letakkan banyak stiker-stiker ataupun banner serta banting di tempat-tempat laluan murid yang terarah murid kita. Jadi seingat itu saja talimat kita. Sekiranya ada soalan ataupun pertanyaan, kita buka kepada ibu bapa lah yang ingin bertanya, yang ingin kefahaman yang lebih, biar kita sama-sama sederak untuk dan juga mempunyai kefahaman yang sama. Di pihak sekolah sama, di ibu bapa pun sama. Kita nak sama-sama dapat keputusan yang samalah, kerana kena ikut SOP yang telah ditetapkan. Kalau kata kita dengar dalam ni kena gini, sekolah ni gini, kita ada ketetapan yang satu saja. Sebab tu penataran demi penataran kita buat. Yang ni pun kita akan buat yang terakhir lah. Setengah sekolah dia akan buat untuk tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi memandangkan mungkin keperluan ibu bapa ke tempat lain lebih keperluan, jadi kita tetapkan hari ni lah, dan juga kita letak untuk dalam live streaming tu lah. Jadi boleh tonton balik kembali kalau kata kat mana tak faham, buka balik link yang kita telah letakkan di dalam grup kelas tu, kelas masing-masing, boleh tengok balik semula di dalam YouTube ya. Dan juga kita akan letaklah mana-mana video yang keperluan di dalam FB sekolah. Jadi kena tarik saja dekat FB tu, mana-mana ibu bapa tarik ke SK Balada Kolam, dia akan keluar gambar yang ada mercu tanda kita tu, welcome tu. Jadi di situlah kita tekan ada maklumat, segala maklumat sekolah kita akan salurkan di situ. Sebab kita nak gunakan teknologi ya. Sekarang ni kita tak nak dah keluarkan paper, iaitu kita panggil paperless lah, kurangkan kos kertas. Jadi kita gunakan, alhamdulillah sambutan yang baik pada hari ini. Saya ucapkan tahniah banyak-banyak kepada ibu bapa yang sudi hadir ya dalam penataran kita hari ini. Okey, kalau ada soalan boleh ajukan. Kita ada mic dekat situ untuk pertanyaan. Kalau faham belaka tu alhamdulillah, syukur.
Ambil gambar sini. Ambil gambar. Tak ada. Ada soalan? Saya rasa faham semua dah harap. Kalau kata macam tu kita, saya sudah dengan lafaz familiar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.